قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat kata dan yang keempat wahai, dan iaitu ringan pada hatinya pada mengetahui dan berat pada hatinya pada tiada mengetahui. Habis kat tu. Jadi daripada empat perkara hak yang keluar daripada ilmu, hak ni tak panggil ilmu. Mana daripada syak. Yang pertama sekali daripada jahil. Jahil tu dua, ada jahil basit, ada jahil murakkab. Yang keduanya masalah syak. Makna tahu sama berat. Yang ketiganya masalah zah. Zah ni kuat sebelah balik tahu dengan tak tahu. Yang keempatnya masalah kita tahu wahai, yakni kurang. Makna mengetahui dengan tak mengetahui, mengetahui dengan tak mengetahui, makna kata berat sebelah balik tak mengetahui ataupun berat sebelah balik tak tahu. Maka sebahagian ni tu ilmu, kerana ilmu tu kena siapa tahap yakin ataupun tahap jazah 100% kita tahu satu benda dengan 100%. Supaya tahu kan Allah Ta'ala ada, tahu tu dengan jazah, dengan putus dalil qat'i, tahu pun qat'i. Baru dinamo kata ilmun. Tapi kalau kita tahu Allah Ta'ala tu ada ke tak ada, ada saat ni 80%, tak ada Allah Ta'ala 20%, itu tak panggil ilmu lagi. Maka kalau kita duk syak pada masalah lagu tu, ilmu kita setara tu nak hukum pada seorang tu ke? Dia kata kafir lah, kita tengok. Maka tengok, maka orang yang bersifat dengan salah suatu, orang tu dia bersifat dengan salah suatu mana? Daripada empat perkara ini. Mana empat perkara ini? Yang pertama daripada jahil, yang kedua daripada syak, yang ketiga daripada zah, yang keempat daripada wahai. Seorang mana yang dia bersifat dengan salah satu daripada empat perkara, dia tahu Tuhan tu dengan keadaan jahil, ataupun dia tahu Tuhan tu keadaan syak. Syak kan tahu kata ada 50, tahu sebelah balik kata tak ada Allah tu 50. Sama berat, ada dengan tak ada sama berat. Pas lagu mana orang yang bersifat dengan salah satu daripada empat perkara ini? Tiada bagi mereka itu yang bersifat dengan salah suatu daripada empat perkara. Tak molek. Nas jaya kawak. Tiada bagi mereka yang bersifat dengan salah suatu daripada empat perkara ni. Iman. Orang tu tak boleh kita nak menghukum kata dia beriman. Tak boleh panggil mukmin dia. Kalau bab ke Tuhan ni, kalau dia tahu Allah dengan keadaan jahil, dengan tidak berdalil, dia mau kata Tuhan ada tak? Kawan tak tahu Tuhan ada tak ada. Kawan beranak mari ni, kawan tak biasa tahu Tuhan ni lagu mana, Tuhan ada pensi mana, Tuhan kekal, kawan tak tahu. Karena dia orang yang bersifat dengan salah satu daripada jahil, salah satu daripada syak, orang ni dinamakan pada bab akidah, tak nama ada orang ni iman. Tak panggil mukmin. Orang ni tak panggil mukmin, tak panggil beriman. Artinya gawa? Kata tiada bagi mereka itu iman kalau ia bersifat dengan salah satu daripada empat perkara. Perhati molek. Artinya jikalau adalah ia yang bersifat dengan salah suatu daripada empat perkara tu, tak ada. Artinya tiada bagi mereka itu iman. Maknanya jikalau ada ia yang bersifat. Kalau tanda lalu jangan tengok saja weh. Jikalau ada ia yang bersifat dengan salah suatu daripada empat perkara saat ni, i'tiqadkan Allah, yakni berpegang tetangga Allah. Dia pegang Allah tu dengan keadaan ada Allah, keadaan ia jahil. Ada tak di tanah Tuhan? Tuhan baru ke koding. Kawan tak tahu. Nak kata koding pun boleh. Nak kata tak koding pun boleh. Kawan tak tahu. Dia tak tahu di mula-mula. Kalau ia i'tiqad pegangnya tetangga Allah dan angka Rasul Allah. I'tiqad kalau dengan jahil.
Ya i'tiqad dengan jahil. Dengan keadaan kejahilan dia mau tanya, Allah Ta'ala mawjud tak? Allah mawjudan? Dia jawab kata, la adri. Aku tak tahu. Ada ke tak ada? La adri. Mawjud am la mawjud? Ada ataupun tiada. Dah. Mawjudan am la. Ada ke tak ada? Aku tak tahu. Apa tak tahu dia? Tak tahu yang mula-mula lagi dah. Tu makna jahil. Dia tak tahu di mula-mula kata. Dia mau tanya, Allah mawjud amla, Tuhan tu ada ke tak ada? Dia jawab kata, dah aku tak tahu, la adri. Nah, mawjud amla, ada ke tak ada? Aku tak tahu. Maka dia jawab akidah lagu ni lagu anda tengok. Dia tertengah Allah dan Rasul dengan jahil atau dengan syak. Dengan syak. Apa makna syak? Makna sama berat di antara ada Allah dengan tak ada Allah. Boleh jadi ada Allah 50%. Boleh jadi tak ada Allah. Tahu tu 50-50. Makna lek tak ada Allah 50, lek ada Allah 50. Ataupun ada Rasul Nabi Muhammad 50, ataupun tak ada Nabi Muhammad 50. Masalah. Atau dengan zan, dengan kuat skor. Mana dia tahu sebelah balik ada Allah Ta'ala tu 90%. Lek tak ada Allah tu 30%. Ataupun 10% masalah. Atau dengan wahmun, apa dengan waham. Apa waham? Perasaan-perasaan. Yakni kuat lek kata tak ada Allah 30. Ataupun tak ada Allah 90%. Hak belah balik ada Allah tu 10% ya. Maka lagu ni lagu ana weh. Tengok. Maka orang itu, orang yang berpegang akan Allah dan Rasul dengan jahil atau dengan syak atau dengan z atau dengan wahai atau tidak, maka orang itu orang mana? Yakni orang yang bersifat dan i'tiqad akan Allah dan akan Rasul dengan jahil dan pula dengan syak dan pula z ngakhir. Kafirun, orang ni jadi kafir. Kalau pada bab akidah, orang ni jadi kafir. Jatuh agama. Habis kat tu. Lepas tu ada persoalan yang mari tanya musannif. Ini orang panggil adapun. Ini orang panggil istinaful lil bayan. Tulis luar. Ni ada orang tanya musannif. Lepas tu orang taklid, orang muqallid jatuh agama ke tak? Orang muqallid ni beriman ke tak? Tengok. Hak ni kalau orang bersifat pegangnya bak akidah, bak i'tiqad akan Allah dan akan Rasul dengan jahil ataupun dengan syak ataupun dengan z ataupun dengan wahai, orang ni tak panggil beriman. Orang ni tak panggil iman kepadanya. Lepas tu kalau dia pegang juga bak akidah akan Allah Ta'ala tu ada dengan keadaan dia tu jahil. Ada ke tak ada Allah. Ataupun dia tu syak. Syak boleh dia ada, boleh dia tak ada. 50-50. Sama berat. Maka pada bak akidah pegangnya tetangnya Allah dan Rasul, orang ni jatuh di dalam kekufuran. Tak ada iman baginya, orang ni tak panggil mukmin. Tapi kalau orang muqallid lagu mana? Ni persoalan orang panggil istinaful lil bayan. Jumlatun musta'nafah mula. Adapun ni orang panggil istinaf lil bayan. Orang tanya persoalan kepada musannif waidah. Musannif, patu orang muqallid gana musannif? Orang muqallid ni dia tu beriman ke tak? Dia kaya kafir muhim musannif. Kaya dia jatuh agama orang muqallid ni. Adapun orang bersifat kata Allah Ta'ala tu ada dengan keadaan dia jahil, kata Tuhan tak ada. Ataupun dia syak 50-50. Orang tu dia tetap dah kata tu dia tu kafir. Ataupun dia tu bukan beriman. Tapi orang muqallid ni lagu mana usahanya? Nak hukum dia tu beriman ke tak beriman? Tu masalah panggil tu. Atau panggil istinaful lil bayan. Tak molek. Adapun orang taklid. Ini persoalan jawab soalan muqaddir. Dia tanya musannif, musannif, orang muqallid ni adakah beriman ataupun tidak beriman? Pak musannif jawab ni. Tu kat situ. Tulis luar. Ada orang soal musannif. Soal kata ana, masalah orang muqallid ni adakah beriman ataupun tak beriman? Musannif nak jawab. Adapun orang taklid, yakni orang muqallid, tu ana taklid, orang yang ikut buta tulis. Waidah. Gapo muqallid? Adapun orang taklid, yakni orang muqallid. Apa muqallid? Taklid tu makna muqallid lah. Orang yang muqallid. Gapo dia? Yakni kanak ki ia musannif
dengan kata nah orang taklid, orang yang taklid sana. Nah, dah. I'tiqad kepada Allah. Ya i'tiqad kepada Allah. Ya pegang kepada Allah. Dan Rasul itu. Ya pegang kepada Rasul itu. Semata-mata ikut perkataan orang jua. Dah. Ya pegang. Tetengah Allah. Ya i'tiqad kata Allah Ta'ala ada. Putuh. Dan ya i'tiqad tetengah Rasul tu putuh. Kata Nabi Muhammad tu ada. Dan pula Nabi akhir zaman. Nabi dikatakan kesudahan. Tidak ada Nabi selepas padanya. Tapi ya pegang perkataan ya tu ya ikut ni semata-mata ikut perkataan orang jua. Maka orang jua tu sama ada daripada syekhnya. Waidah. Perkataan orang jua tu yakni sama ada daripada perkataan tok syekhnya dan tok gurunya ataupun lain daripadanya. Waidah. Itu perkataan orang jua, yakni sama ada perkataan daripada syekhnya dan gurunya ataupun yang lain. Ya tu buta tu dia duduk dengan bala misalnya le sejid tu duduk mengajar. Tu kata tu ada dengan 100%, tak ada syok, tak ada z, tak ada wahai, tak ada yang jahil, tak tahu kata Allah Taala ada. Maka dia dengar tu mengajar gini kata tu ada 100%. Maka dia pegailah hati dia. Pegailah hati ya, kata Tuhan itu ada 100%, 100% dengan 100%, ataupun 100%, lebih pada 100%. Tuhan ni tetap ada. Tapi nak berdalil tak anah. Tapi ia pegang perkataan Tuhan ada tu dengan jazah, tapi ia turut perkata orang lain dah. Ia turut perkata itu guru dia, mata itu ada. Ada semua, semua. 100%. Kawai jazah, kau putus. Mana dalil? Dalil kawai tak anah. Dalil kawai tak anah. Faham boleh kata tu ada. Kawai turut berkata tok guru kawai. Ataupun kawai turut berkata tok syekh kawai. Ataupun kawai turut tuan berkata orang tua kawai. Ataupun kawai turut berkata bagi sahabat kawai. Tapi dalil kawai tak pandai nak royak. Lepas tu lagu mana tengok. Tengok. Orang berimej lagu ni ikut buta tuli dengan tidak cara berdalil pada bab akidah, bab i'tiqad pada Allah Ta'ala semata-mata ikut perkataan tok guru ataupun sahabat ataupun orang tua dia. Maka ikut itu tiada dalil padanya pada perkataan orang tu. Maka ikut itu tiada dalil padanya pada perkataan orang jua. Pada perkataan itu tak ada dalil. Demo kata kita tanah. Gini. Maka itu tiada dalil padanya pada perkataan. Tak ada dalil. Demo tanya tu ada. Lepas tu mana dalil? Dalil kawai dengan perkataan itu orang kata. Pandai tak? Dalil tak ada. Kawai tahu tak? Tak tahu. Pandai tak ada dalil? Tak pandai. Nak istidlal. Ataupun nak an-nazar wal istidah. Tak pandai. Tapi semata-mata ia turut perkataan tok guru dia dengan cara tidak berdalil padanya pada perkataan. Padahal semua kata tak ada dalil pada perkataan tok guru dia, perkataan kawan dia, perkataan tok syekh dia. Kamu dia padahal jazam ia seorang. Orang yang taklid tu jazah, ia putus 100% kata tu heda. Tapi berdalil ia tak pandai nak berdalil. Dia mau tanya tu tu heda tak? Ada. Pas mana kau dalil? Tak ana nak yak dalil. Pas mau pergi 100% tak tahu tu heda. 100% kerak clicking dia tak. Tu heda. Pas mana dalil? Tunjuk kata atas ada tak? Tunjuk di atas kata ada Sonic. Tunjuk di atas ada Al-Khaliq. Tunjuk atas ada Allah. Mana dalil? Kawan tak pandai nak berdalil. Pas boleh kata tu heda? Kawan ambil perkataan tu kawan. Kawan pergi kejak kemah kau 100% tu heda. Tapi kawan tak pandai nak nazar. Kawan tak pandai nak istidlal pada perkataan itu. Pas lagu mana tengok? Padahal jazam ia orang taklid ataupun muqallid sana akan taklid bagi orang taklid ataupun muqallid sana
Itu maka bersalahan ulama. Bersalahanlah ulama tu tafriq pada mana? Pada masalahnya orang taklid itu. Ataupun jawab ada pun tu. Maka bersalahan ulama, yakni berselisih oleh ulama, bertikah oleh ulama. Tengok, pada sah imannya, iman bagi orang taklid ataupun muqallid, iman iaitu ada berselisih. Berselisih dan bersalah oleh ulama-ulama pada mengatakan imannya, kata setengahnya pakai imannya, kata setengah tak pakainya imannya, kata setengah dia tu bukan orang beriman, kata setengah dia tu orang beriman tapi berdosa. Tengok tu. Pada sah bersalah ulama, pada sah imannya, iman muqallid ataupun orang yang taklid. Tengok. Maka kata setengah, ni kata setengah ni. Ni kata setengah ulama. Iman bagi muqallid ni kata mana? Orang pegang kata Allah Ta'ala ada. Dan Rasul ada. Dengan ia turut tok guru dia. Ia turut orang tua dia. Ia turut tok cahaya. Ia turut masyayikh dia. Dengan secara buta tuli. Dia mau tanya dalil, mana dalil tu ada? Manakah dalilun ala wujudis sani'? Ya tala adri. Ku tak tahu, ku tak mana. Tapi dia mau tanya ada ke tak ada Allah. Aku jazam 100% tu ada. Maka perkataan ni muqallid yang pegang baik ni, maka duk khilaf pada imannya. Kata setengahnya pakainya imannya, sah imannya, segar imannya. Kata sah, dah tengok. Maka kata setengah, yakni setengah ulama. Baik. Maka kata setengah, yakni setengah ulama, kafir ia orang muqallid. Iman dia tu kafir, tak jadi beriman. Makna dia tu bukan setengah daripada orang beriman, taklah dia tu daripada orang masuk dalam golongan orang yang kufur dengan Allah. Kenapa? Kerana ia taklid perkataan orang dengan cara tidak berdalil, turut cara buta tulis. Maka dia tak panggil orang beriman. Iaitu perkataan yang mengata kafir orang muqallid. Tak sedar. Iaitu apa? Yakni perkataan ulama yang mengatakan kafir orang yang muqallid ataupun orang taklid ni. Da'ifun, ai kaulun da'ifun, dikatakan perkata da'if. Hak ulama yang kata orang muqallid ataupun orang taklid tu jatuh kufur ataupun iman yang tak pakai ataupun tak dikirakan iman, maka perkataan ini dikatakan da'if. Ingat molek. Dan kata setengah mukminun, kata setengah tu mukmin, kata setengah mukmin, iaitu perkataan ulama yang mengata orang muqallid tu mukmin, yang mu'tamadun, yang mu'tamad. Ini perkataan mu'tamad yang dipegangkan oleh kebanyakan daripada ulama. Kata dia tu tak kafir, dia tu seorang beriman dan beriman kepada Allah. Maka tu perkataan yang mu'tamad yang dipegangkan oleh ulama kebanyakan. Tengok. Kita mari sini dah, mari sini tengok. Dan adakah berdosa ia atau tiada, maka iaitu baginya, bagi yang muqallid ataupun orang yang taklid ni, tafsil, ada huraian lagi akan datang sebut insya-Allah taala. Insya-Allah ada sebut masalah orang beriman dengan cara taklid ataupun muqallid ni, ada surah lagi, ada takrib lagi, ada hurai lagi kata iman dia tu pakai ke tak pakai, adakah dia tu berdosa ke ada beriman lagu tu. Musannif kan sebut lagi kan datang. Ketahui olehmu bahawa sebab mendapat dan mendatang dapat ilmu yang baru itu 3 perkara. Sebab nak datang ilmu, sebab nak dapatkan ilmu daripada ilmu baru, bukan ilmu qadim. Mana ilmu baru? Ilmu kita ni. Bukan ilmu Allah Ta'ala. Bukan ilmu Allah, ilmu kita. Sananya. Dan adakah berdosa tu kan jawab mula. Ketahui olehmu ya talibal ilmi bahawa sebab mendatang dapat ilmu. Sudah orang panggil bahasa sebab satu punca, satu perkara yang nak mendatang dapat ilmu. Ilmu mana? Ilmu yang baru. Yakni nak keluarkan ilmu yang qadim. Bukan ilmu Allah. Makna nak dapat ilmu yang baru ini
tiga perkara. Ada tiga perkara. Cara nak dapat ilmu yang baru. Makna kata ilmu makhluk ni nak dapat dia salah satu daripada tiga perkara ni. Mana tengok? Perhati molek weh. Pertama khabar yang sadiq. Pertama khabar yang sadiq. Cerita A dan berita A yang sadiq, yang benar. Mana berita yang benar? Iaitu beritaan yang benar. Khabar yang sadiq ni. Khabarullah Ta'ala, khabar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan khabar Rasul. Pertamanya nak dapatkan ilmu bagi makhluk ni tiga perkara. Sebab punca nak dapatkan ilmu yang baru, bukan ilmu yang qadim, bukan ilmu Allah. Pertama khabar sadiq. Maka khabar sadiq ni masuk dalam berita Allah, yakni Al-Quranul Karim ataupun hadis kursi. Dan kedua khabar dan Rasulillah. Khabar Rasul. Dan khabar mutawatir. Ni dia panggil khabar sadiq belakang ni khabar mutawatir. Apa khabar mutawatir? Kalau kita ngaji hadis, yakni berita dan hadis yang diceritakan oleh sahabat yang ramai sangat. Siapa tak termungkin oleh nak kata bohongnya. Ni dia panggil cara salah satu nak dapatkan ilmu yang baru. Dah. Sekira-kira gapo khabar mutawatir sampai bilangan yang banyak sangat orang duk royak cerita ni supaya dia kata, hey Mekah ada Baitullah, hey Mekah ada Baitullah, hey Mekah manusia pergi berjuta-juta royak Mekah ada Baitullah tu. Lepas tu demo tu pergi royak kata Mekah tak ada Baitullah. Tak diterimakan. Ke bawah nak orang pergi hujat, pergi umrah, pergi awak haji, pergi umrah haji, kelik royak tahu Mekah masya-Allahnya Baitullah duduk situ. Oh boleh tawaf Baitullah. Hari ni kawan boleh kucuk Baitullah. Nak orang royak lagu tu. Beribu manusia lagi kelik royaklah tulah. Berjuta orang kelik royaklah tulah. Lepas tu dia mau kata di Mekah tak ada Baitullah, maka tak diterimakan perkataan ayat. Tu dia panggil berita dan pula lagu tu orang panggil mutawatir. Tak digawa, tak diboleh nak bohong sekali-kali, tak terima sebuah boleh bohong. Maka kalau kita dapat ilmu kata di Mekah ada Baitullah, itu satu ilmu. Tapi ilmu tu dapat dengan secara mutawatir, tak terima sebuah kata nak bohong sekali-kali. Itu dia panggil salah satu ilmu bagi makhluk ni. Yang tiada tasawur pada akal, tak tasawur, tak tergambar, tak logik, tak masuk pada akal, muwafakat oleh ulama. Oleh mereka itu tak muafakat, tak betul lah. Oleh mereka itu manusia ni atas dusta. Nak kata bohong tak boleh. Mekah ni, di Mekah, kubur Nabi. Di Masjid Dinah ada kubur Nabi, ada kubur Abu Bakar, ada kubur bagi Umar. Maka orang semua kulit royak lagu tu belaka. Kita seorang tahi pergi Madinah, tak jumpa kubur Nabi, tak jumpa kubur Umar. Maka perkataan ayat tu tak boleh diterima. Sebab orang beratus-ratus juta, berjuta-juta royak tu kubur Nabi ada di Madinah. Itu dia panggil khabar mutawatir. Maka kita dapat ilmu kata di Madinah ada kubur Nabi. Di Madinah ada kubur Abu Bakar. Di Madinah ada kubur. Itu ilmu lah tu. Itu dia panggil ilmu makhluk. Dan ilmu yang baru. Dua. Itu satu. Salah satu sebab nak dapat ilmu bagi makhluk. Dan kedua akal. Kedua dengan sebab akal. Akal mikir. Akal mana tengok mana? Iaitu akal duk mikir. Dah. Aqlun ghariziyatun. Itu makna ghariziyah. Baca mana? Akal ghariziyah. Apa akal ghariziyah? Yakni akal kebiasaan, akal yang waras, akal yang cerdik. Waidah. Apa yang kedua dapatkan ilmu makhluk dengan aqlun ghariziyatun. Akal yang waras dan akal yang kebiasaan, akal yang asal, yang cerdik lagi pula bijaksana. Dengan akal yang bijak, akal yang waras, akal yang cerdik, maka dengan sebab akal ni kita boleh dapatkan satu perkara dengan sebab kita mikir, kita kira, maka boleh dapat supaya kita kira. Apabila ada ya kena ada dua ya kena ada tiga ada empat, mikir akal. Ataupun kita mikir ba'alam, mikir mari, kata alam ni kena ada orang buat. Sebab apa? Ada yang tu berubah semua. Berubah gitu, berubah ini. Fikir dengan akal, maka kita alam ni kena ada sani, kena ada khalik. Dah kan? Dan ketiga, segala pencederaan yang lima. Baca itu.
Nak dapat ilmu makhluk itu dengan salah satu daripada pencederaan yang 5. Macam mana? Pencederaan yang 5. Bahasa Arab panggil al-hawasil khamsi. Pencederaan yang 5. Mana? Yang sejahtera. Pencederaan 5 ni kena selamat lah. Kalau mata pun selamat, kalau tangan pun selamat, lidah pun lidah ada rasa, hidung bukan hidung apa dak lah, hidung yang selamat, mata yang selamat, tangan yang selamat. Dah tengok. Ya sejahtera. Iaitu pelihat dan pendengar dan penyium dan perasa dan pejabat. Tengok. Kita tengok ni salah satu daripada kita nak dapat ilmu. Tengok. Kesimpulan kita hari ni, tengok. Kita nak mengaji masalah bab ilmu. Ya pecah tu baik ni. Tengok. Bahasa ilmu ni. Tengok. Dah bahasa ilmu ni tengok. Tulis molek. Khulasa ilmu. Al-ilmu. Nah, ilmu. Nah. Maka keluar daripada ilmu 4. Apa perkara. Nah. Ayat ni tak panggil tak panggil ilmu. Tak panggil ilmu. Tak panggil ilmu. Ada satu jahlun. Basit atau murakkab. Ni tak panggil ilmu. 2 nasyakun. Taraddudun baina syai'aini. Tulis molek. Ada lakon negara, ada negara. Farid. Rujhanun fil idrak. Pada mendapat Ada lako. Ada dana. Ada sedang negara. Ada. Wahmun. Rujhanun fi adamil idrak. Kalau molek. Dah maka orang dah. Barang siapa iktikad. Nak iktikadkan Tuhan dan Rasulnya dengan salah satu salah suatu daripada 4 perkara. Dah. Maka lagi pula kafirun jadi kafir. Kafir iyo. Tulis molek dah. Dah.
Persoalan musannif, adapun orang muqallid. Dah. Adakah baginya iman? Adakah baginya iman ataupun sah imannya? Berkhilaf ulama. Pada sah imannya. Imannya. Maka kata setengah, email dia tu, perhati molek. Maka kata setengah email dia saat ni tu fafihi aqwalun. Annal muqallid kafirun. Fahaza qaulun dhaif. Qaulun dhaif. Wasani annahu mu'minun. Wahaza qaulun mu'tamadun. Ada mu'tamad. Qaulul mu'tazilah. Qaul mu'tazilah annahu mu'minun fid dunya wa kafirun fil akhirah. Ini setengah perkataan. Dah setengah perkataan lagi, kata yang empat dah. Dah. Apa kata yang empat kata warabi' annahu mu'minun walakinnahu asin li'annahu tarkun nadhari wal istidlali. Tanam molek. Dah. Liqauli sahibi Jawharatul Tauhid katanya ya. Wa kullu man tanda molek mata ni. Wa kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Dah. Fafihi ba'dul qaumi yahki al-khulfa. Kita nak kata jarang akhir. Apa tu ilmu bagi makhluk ilmu hadis wal makhluk yudraku
bi ahadi yudraku bi ahadi salasati umur, dengan salah satu daripada 3 perkara. Satu, al-khabaru as-sadiq, wa huwa khabarullah, Al-Quran. Al-hadis wal khabarul mutawatir. Mutawatir. Al-aqlu al-ghazi ghaziriyah na ghariziyah, yaitu akal yang waras dan akal yang syiridi dan akal yang bijak sakno. Nah, setengah daripada ilmu barunya dah apa dia? Dan apa dia? Ialah dikatakan al-hawasu al-khamsu. Wa huwa al-basaru. Pelihaklah basaru, was-sam'u, was-syummu, wad-dhawqu. Penyiung, pengrasa, pejabat. Tak kalah. Deh. Ini salah satu daripada ilmu dah. Tengok sini. Perhati ni weh. Perhati kau ni. Patah gitu tulis. Dah khulasa ilmu. Kita ada cara daripada i'lam annahu la ilaha illallah. Tuhan kata fa'lam annahu la ilaha illallah, tubik pada al-ilmu daripada alima, mustaq daripada alima ya'lamu ilman. Nah, kelimah ni alima, ambil istiqaq ni, alima ya'lamu katimala, ya'lamu ilman, ilman. Kemudian di sifatnya dia fahuwa alimun. Di sifatnya dia wazaka, nah, maklum, perkara yang ditahukan, maklum. Ada fi'amat i'lam. Kemudian alima daripada apa? Istiqaq kita kata alima daripada, nah, apa dia? Nah, dah. Kita kata alima tu daripada 3 awal, daripada 3 harah. Lam, ilman, ilmun. Dah. Kemudian ilmu ni kita ta'ain ni ambil daripada nak illiyin. Illiyin dah. Lam itu dikatakan apa dia? Lam tu daripada al-lutfi. Lutfi makna al-mulk, min tu daripada al-mulku ataupun al-maliku. Dah, tengok. Perhati molek. Ilmu seka ni sebab orang ada ilmu yang mulia. Apabila orang ni ilmu dia tak ada kena royak kau, orang mulia sendiri. Tak ada kena dia duk tunjuk ke orang. Depa dia ada ilmu, orang rasa nak mulia sendiri. Orang rasa nak besar diri. Orang rasa nak kunjung diri. Orang rasa nak akak diri. Tak ada kena dia ada akak. Sebab Tuhan kata dah pada Quran, yadfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Walladzina utul ilma darajat. Tuhan kata aku akak tinggi, aku akak lebih. Aku kunjungkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu kepadanya. Tuhan akan akak, Tuhan akan meninggi, akan Tuhan akan lebih. Karena apa ilmu daripada alima tas istiqaq mulai.
Baca kena lah. Alima ya'lamu ilman. Fahuwa alimun wa zaka ma'lum. Ha'ama i'lam la ta'lam. Dengar? I'lam la ta'lam. Tengok molek. Daripada alima ya'lamu ilman fahuwa alimun. Kama dia lapa alima ambil daripada illiyin. Syurga illiyin. Ain seka tu. Ambil daripada illiyin. Daripada syurga illiyin. Dan pula lam pada al-ilmu, istiqaq daripada al-lutfu, lemah lembut Allah Subhanahu wa taala. Mana kata orang yang ada ilmu ni, sifat dia Allah Taala akan bagi berlemah lembut, cakap pun berlemah lembut, jalan pun berlemah lembut, muamalat dengan orang pun lemah lembut, buat apa jadi berlemah lembut. Dan pula min daripada al-maliku, apabila seorang tu ada ilmu, ia akan jadi raja sendiri, orang besar dia sendiri. Orang pelebih dia. Tak ada yang nak pelebih diri. Dia mau rasa nak pelebih dia. Dia mau rasa nak akad dia. Sebab dia ada ilmu. Seolah dia tu jadi raja. Kan? Lepas tu tengok. Keluar daripada ilmu 4 perkara. Tak panggil ilmu. Perhati adik-adik semua. Nah, keluar daripada ilmu 4 perkara. Mana? Pertama jahil. Jahil walaupun nampak betul. Walaupun nampak kena. Tapi orang panggil tak masuk dalam ilmu. Misalnya, ia tahu kata alam qadim, maka tak panggil ilmu. Supaya fak falasifah ataupun fak filosof, ia tahu kata alam ni qadim. Ia kaji mai tu alam ni qadim. Maka tahu dia ala adami mutabaqatil waqi'. Tak betul dengan perkara yang jatuh sungguh. Tak betul dengan perkara yang berlaku. Maka orang tak panggil, tahu ia tu, orang tak panggil jahil. Orang tak panggil ilmu. Sebab apa? Tak betul dengan perkara berlaku. Perkara berlaku, perkara asing. Yang nah, dunia ni, alam ni, ia baru. Pasal kita tahu kata baru. Nah, tahu baru. Nah, hak tahunya, hak semua ti, orang panggil betul wakil baru. Tapi yang kita tahu kata lek coding. Maka tahu lek coding, orang panggil tak betul dengan perkara hak sungguh. Tak betul dengan perkara hak jatuh sungguh. Perkara asing. Maka sebab tu, walaupun dia tahu, kajilah mana pun, tak nama kata ilmu. Dah. Tak panggil kata ilmu. Ataupun syak taraddudun baina syai'aini. Dia taraddud, duk pergi mari. Ada ke tak ada? Koding ke bukan koding? 50-50. Maka tak panggil ilmu enggak. Zan, kuat di tara. Rujhanun fi idrak. Nah, makna kata kuat sebelah balik dapat. Makna tak dapat kata koding tu kuat 80%. Lek tak koding 20%. Maka lagu ni tak panggil ilmu enggak. Rujhanun fil idrak. Adapun wahmun rujhanun fi adamil idrak. Makna kuat sebelah balik tak dapat. Makna kata koding, makna kata hak tu kurang weh. Kalau tak koding tu dapat kuatnya, tahu letak koding tu. Letak koding tu tahu 90%, 80%. Oh ni panggil weh. Maka semua-semua 4 perkara ni tak nama kata ilmu. Maka barang siapa iktikad Allah dan Rasulnya dengan salah suatu daripada 4 perkara. Dia kata, Tuhan ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. 50-50. Ataupun Tuhan saat itu, kita kata, berat lek ada, lek tak ada pun ada. Ataupun Allah Ta'ala tu tahu lek Allah Ta'ala tu ada tu kurang. Banyak tahu tak ada tu sebab tak ada boleh tengok langsung. Maka barang siapa yang iktikad macam tu, orang ini kafirun wa murtadun. Orang itu kufur dan jatuh agama. Kalau bak iktikad dia duk tara tu. Perhati molek. Hendak situ tu musannif okey tak? Lepas tu soalan musannif. Mari soalan muqaddar. Tanya musannif, ada pun orang muqallid. Orang muqallid. Orang turut orang dengan cara buta tulis. Turut tok syekh dia, turut tok guru dia, turut tok lebah dia, turut tok imam dia, turut tok orang tua dia. Turut dengan secara buta tulis. Dengan tak ada berdalih. Orang tanya dalih, Tuhan ada? Kawan tak tahu. Tapi kawan pegang Tuhan ada 100%. 100%. Dia mau tanya kata Allah ada? Allah maujud? Dia jawab, Allah maujud. Jawab, Allah maujud. Dia mau tanya, Tuhan ada? Ada. Miyih bimiyih. Miyih bimiyih. Apa miyih bimiyih? Mi'ah bimi'ah. 100%. Pada mana? Aina dalil? A'tini dalil. Muwari dalil. A'tini dalil. La adri. Aku tak tahu dalil. Cumanya aku tahu kata Allah Ta'ala ada. Fahmu mana perkata Tuhan tu ada? Dia kata aku ambil daripada Tok Syekh tu. Ataupun kau ambil daripada Tok Imam tu. Ataupun kau ambil daripada Tok Lebah di kampung tu.
Tapi dia mau tanya dalil, aina dalil? A'tini dalil. La adri, la a'lam, la a'rif. Aku tak tahu dalil. Kamu pegang 100%. 100% kau pegang Tuhan tak ada. Kamu dia orang mukallid lagu ni, masalah email ya tu, boleh kata berimej ke, boleh kata dia tak berimej. Hak ni dah khilaf. Hak ni cerak tak berimej. Orang pegang Tuhan dengan jahil, pegang Tuhan dengan syak, pegang Tuhan dengan z, pegang Tuhan dengan wah. Hak ni tak panggil berimej. Kalau dok pegang bab Tuhan lagu ni, orang ni kufur. Tapi orang pegang dengan cara mukallid yang pegang Tuhan ada 100%. Tapi nak dalil tak pandai. Lagu nak tengok. Maka berkhilaf ulama pada sah imamnya. Fafihi padanya pada al-muqallid aqwalun. Tubik beberapa perkataan. Tubik siapa 4, 5, 6, 7 perkataan. Kita tengok lagi tak lain. Ni sini musannif itu dua ya. Perkataan yang dhaif, perkataan yang muktamad. Hak musannif dalam kitab ni, kitab Aqidatun Najib, dua ya. Perkataan yang dhaif, yang kata orang muqallid ni kafir. Ataupun kata mukallid mukmin. Hak mukmin muktamad, hak kata kafir, hak tu orang panggil perkataan yang dhaif. Tengok. Fa fi aqwal fal qaulul awal, perkataan yang pertama annal muqallida kafirun. Ni perkataan pertama. Orang turut pada bab ketuhanan ni, akidah pegangnya bab Tuhan dengan cara turut orang secara buta tuli. Tak ada berdalil, tak mana nak berdalil. Tinggal dalil, tinggal nazar. Orang ni kata setengah ulama kafirun. Fahuwa muqaulun dhaif. Hadis perkataan yang dhaif. Perkataan yang lemah. Kata yang tak erat oleh berdalil. Wasani annahu mu'minun. Kata setengahnya ia orang berimej. Walaupun ia tak pandai berdalil. Walaupun ia turut orang dengan secara buta tuli. Tapi ia tak pandai berdalil. Kata muktamadnya, dia tu orang mukmin. Wahaza qaulun mu'tamadun. Ini perkataan yang banyak pakai oleh ulama. Wasalisu yang ketiga. Qaulul Mu'tazilah. Mu'tazilah dah annahu mu'minun fid dunya wa kafirun fil akhirah. Fa Mu'tazilah kata orang muqallid ni dia tu berimej pada dunia tapi kufur pada akhirat. Dunia nampak zahir dia berimej sebab pegang Allah, tapi akhirat esok dia kufur sebab dah hati dia tak berpegang. Ada hati dia tak ada dalil tentang ada Allah Taala. Dan perkataan yang keempat, annahu mu'minun walakinnahu 'asin. Dia tu berimej tapi sentiasa berdosa dengan Allah. Sentiasa dia deraka kepada Allah. Kenapa berdosa? Li'annahu kana bahasanya al-muqallid tarkun nazari wal istidlal. Dia tinggalkan berdalil, tinggalkan pandangnya tentang Allah, buat dalil tentang ada Allah Taala. Sebab tinggal dalil, tinggal istidlal, dengan sebab ni dia berimej tapi dia berdosa. Karena perkataan mata jaharatana wa qauli sahibi matni jawharati tagatana wa kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi fa fihi ba'dul qaumiyah kil khulfa. Kita tengok sana. Mata jaharatana wa kullu man qallada fit tauhidi. Tiap-tiap mereka yang muqallid, yang turut buta tuli fit tauhid pada bab akidah, pada bab ketuhan ni. Imanuhu, bermula imannya, iman bagi man. Iman bagi man ini lam yakhlu min tardidi. Tiada sunyi dan tiada lepas daripada syak. Setengah kata berimej, setengah kata kufur, setengah kata berimej, setengah kata berdosa, kata setengah berimej di dunia tapi kufur di akhirat. Ini imanuhu lam yakhlu min tardidi. Fa fihi, maka sabit pada iman muqallid ni. Fa fihi ba'dul qaum, setengah daripada ulama yahkil khulfa. Duk cerita-cerita tentang khilafnya iman bagi muqallid. Deh. Patut ilmu hadis, ilmu makhluk yudraku didapat dengan salah satu daripada 3 perkara. Ni ilmu makhluk, ilmu Tuhan nak dapat guna tak leh. Ilmu Tuhan seorang. Kita nak dapat ilmu Tuhan tak boleh. Tuhan ilmu yang qadim. Ilmu kita nama al-hadis. Ilmu baru timbul. Deh. Kamu deh ilmu hadis ni didapat salah satu. Pertama kalinya, gawa. Pertama kali kita dapat ilmu hadis ni, al-khabarus sadiq. Kita dapat daripada Quran. Khabar sadiq ni dapat daripada Quran. Ada. Apa dia? Wa huwa khabarullah Ta'ala. Jadi khabar Allah Ta'ala dalam Quran. Kita boleh tahu kata apa? Allah jadi kita nama Allah. Allah jadi kita nama Ar-Rahman. Allah jadi kita namanya Ar-Rahim.
Sebab Tuhan yang mengajar wa 'allama Allah wa 'allama asma. Apa? Kata summa aradahum dah. Wa 'allamal asma apa? Tuhan kata dalam Quran. Maka Tuhan mengajarkan kita nama-nama. Sebab satu ketika jadi tu ada, Tuhan ajar semua pada tu ada benda-benda yang ada dalam dunia. Nama tu, nama makhluk, nama pinggir, nama pisah, nama sudu. Kamu ada Tuhan betul di atas malaikat. Sebab malaikat tengah kan. Tuhan kata, hai ada, mu cuba tanya malaikat ni benda nama apa? Ni nama punyuk ke nama koli ke nama apa? Malaikat kata kami tak pandai ya Allah. Sebab tu malaikat kata, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Hei ya Allah, Maha Suci Engkau, kami tak pandai ya Allah. Malaikat kami tak bagi Engkau ajar ya Allah. Kalau malaikat mengaku. Deh. Wa 'allama hadamal asma'a kullaha. Tu Tuhan kata, wa 'allama hadamal asma'a kullaha. Tuhan mengajar tu ada semua nama. Ni orang panggil dapatkan ilmu daripada khabar Allah dan dapat ilmu daripada khabarul Rasul. Khabar Nabi SAW daripada hadis beratus-ratus ribu. Dan dapat khabar daripada mutawatir. Jadi berita yang jadi bertali. Semenjak tok nenek sampai sekali tak ada putus-putus. Dapat ilmu juga. Dapat ke Mekah ada Baitullah. Mekah ada Safa Marwah. Mekah ada Surah Remah. Mekah ada Jihiji Ismail. Mekah ada Makam Ibrahim. Mekah tu dia panggil khabar mutawatir lah. Di Madinah ada kubur Nabi. Madinah ada kubur Abu Bakar. Ni dia panggil khabar mutawatir. Dapat ilmu baru dengan sebab khabar mutawatir. Dan ilmu bagi makhluk ini dapat dengan al-aqlu ghariziyah. Apa? Akal yang tabi'ah asal waras dia cerdik nah akal ni dia boleh pandai, boleh mikir, boleh dapatkan satu ilmu. Kadang-kadang dapat orang kaji gitu, kaji gini, capu gotu jadi goni, capu goni jadi goni dah. Supaya cak ni capu ni jadi cak ni tu. Tu dia panggil kaji daripada otak yang waras. Dengan kaji otak manusia, maka dapatkan ilmu bagi al-hadis. Dan yang ketiga, dapat ilmu tu dengan salah satu pencederaan yang lima. Misalnya, apabila puyuk kita tak di atas puyuk, kita tak ada apa. Apabila kita gitik, panas Maka dapat panas dengan sebab kita stop. Maka kita tengok atas langit, atau pakat tahu atas langit ni biru. Dengan sebab, pelihat kita akan tengok, langit ni biru. Ini ilmu bagi makhluk, ini ilmu bagi baharu. Dapatnya salah satu pencederaan ilmu daripada pelihat, penyetuh, bercium. Semua fok-fok kita tak dapat dia mau katanya betul juga bahu masih. Sebab apa? Ni hidung kita mendapatkan ilmu tu kata masih. Bahu busuk ke apa? Dia bahu baik ni semua dengan pencederaan hidung kita. Ni orang panggil ilmu bagi makhluk. Kita dapat salah satu sekat tu kama dikata wallahu alam buka di pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tu. Apa tu dia faham tak? Dan seperti mishaf kutubil hadis. Zahirnya dan jikalau kita ada yang dhaif sekalipun. Kerana pada menjatuhkan dia itu merengang dengan Nabi kerana kita itu dibangsa kepadanya. Ni. Misalnya orang tu saat ni tu, dia pergi capakkan mishaf, gapo mishaf? Kutubil hadis. Kita hadis. Daripada Sunan Sittah, daripada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud. Dia pergi capak benda tu semua Quran. Dia tahu dalam benda cuma, tahu dalam benda kotor masalah. Zahirnya, zahir bagi masalah kita kata kutubul hadis ni, dan jikalau kita hadis yang dhaif sekalipun. Hadis ada sebut lah kita tu hadis dhaif. Gapo hadis dhaif? Makna kata sanad hadis tu orang royak tu jadi tak cerak. Orang royak tu tak ada dhabit. Orang royak tu tak ada hafaz. Maka hadis tu dikira kata dhaif. Tapi hadis asal daripada Nabi SAW.
Kamar di hadis dia jadi dhaif ataupun jadi kurang disebab apa? Sebab orang yang duk cerita hadis dengan sebab sanad tu orang panggil tak cerak. Sanad tu kadang-kadang tersembunyi. Kadang-kadang sanad tu dihazah. Kadang-kadang sanad orang royak tu orang panggil tak ingat molek. Dia jadi celaru oleh royak hadis, mata hadis. Maka hadis tu jadi dhaif. Walaupun di dalam misal tu hadis tu dhaif, tak boleh kita nak buat menghina-hinakan. Nak pergi tahu di dalam Aisyah, nak pergi tahu dalam tempat kotor, tak lepas najis. Kenapa tak boleh? Kerana pada menjatuhkan dia akan misah kutubil hadis ni merengangkan. Apa merengan? Yakni melengoh-lengohkan. Buat hina kan. Itu mana? Dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ada royak dalam kitab hadis tu hadis dhaif. Tapi kita pergi campurkan kutubul hadis, mishaf hadis di dalam cah. Tak dalam al-jumah, tak dalam al-najih. Kamar dia boleh ke tak boleh? Jawab tak boleh kerana kita buat rengeh-rengeh, buat hina-hina, buat lengah dengan Nabi SAW. Walaupun hadis tu hadis dhaif tak boleh. Dah kerana kita itu dibangsa kepada Nabi. Kerana hadis tu dikira pada Nabi. Walaupun hadis tu dhaif. Tapi hadis tu hadis Nabi. Sebab tu kita nak melengah-lengah. Akan kita hadis yang ada di dalamnya. Hadis yang dhaif. Tak boleh kita melengah-lengah akan dia. Tengok lagi. Dan dengan yang dhaif hadis yang maudhu'. Lagi pula. Dan keluar dengan yang dhaif. Kawan. Hadis yang maudhu'. Keluar daripada hadis dhaif hadis maudhu'. Hadis dhaif ni makna kata sanad iaitu kurang cerak. Kadang-kadang hadis ni ada kerak sanad, ada hazah sanad, ataupun sanad yang cerita hadis tu tak kuat, dia ngapa hadis tak kerak molek, tak ingat molek, maka ia cerita hadis, maka ulama muhaddisin maka kira kata hadis yang royak tu jadi dhaif, jadi tak gerak. Tapi ada keluar daripada hadis dhaif tu kan apa? Hadis maudhu'. Apa hadis maudhu'? Tulis luar. Yakni hadis yang direka-reka oleh orang ataupun direka-reka oleh karamiyah. Fok-fok karamiyah ia ada karakan hadis maudhu' siapa 4000 hadis supaya dia tu nak boleh hafal dengan khalifah, dengan pemimpin-pemimpin besar. Awak itu. Gapo hadis maudhu'? Tulis luar dah. Apa hadis maudhu'? Yakni hadis yang direka-reka dan direkahkan oleh fuak karamiyah. Karamiyah tulis mula. Karamiyah. Ini karamiyah tulis dah. Ni karamiyah, fuak karamiyah. Ni. Karamiyah. Ni fuak karamiyah. Kumpulan satu kumpulan daripada fuak-fuak di zaman itu. Dia tu satu kumpulan karamiyah. Dia membangkit, dia membangun, dia mengkaryakan hadis kata hadis ni daripada hadis Nabi. Ia tambahkan hadis kadang-kadang hadis mari dia tambah sikit hadis. Kadang-kadang dia buat hadis suku. Maka supaya apa dia buat hadis karamiyah buat ni buat hadis maudhu'. Kerana dia nak mudah hampir supaya nak mendekati dengan pemimpin-pemimpin di zaman itu. Supaya dia boleh masuk dekat, supaya dia boleh masuk apa dengan fuak-fuak khalifah dan fuak-fuak pemimpin di zaman itu. Tu fuak karamiyah tulis weh. Tengok apa saja. Elak. Dan kutubul ulum syar'iyyati dan pula daripada kitab-kitab al-ulum syar'iyyah. Kitab ilmu syara' lah. Kitab ilmu syara' tak boleh juga kita nak buat hinakan dia. Nak pergi tahu lecah, nak pergi tahu le ai tahid, nak pergi tahu dalam benar-benar cuma, nak pergi tahu dalam tempat-tempat cuma tak boleh, nak jinjak tak boleh. Sebab kitab ulum syar'iyyah asal dia tunjaya humiyah daripada Al-Quranul Karim. Supaya kitab nahwu, kitab sorah, kitab mantik, kitab fiqh, kitab gapo semua ni asal dia daripada Al-Quran. Orang panggil masdar dia tempat mari dia ialah daripada Al-Quran. Maka kita nak pergi buat hina tak boleh. Kalau kita buat hina-hina, kita jatuh kepada agama ataupun kita jatuh dalam murtad kerana kita menghina-hinakan kitab syariah. Kerana menghinakan dia akan kutubil ulum syar'iyyah ataupun kutubil hadis ni.
Dengan yang dimakan itu atau dijatuhkan yang hina seperti najis di atas Quran. Dengan kosak menghinakan dia akan menjatuhkan Quran dalam tempat najis ni. Jadi kafir. Nah, orang menjatuhkan Quran di dalam najis. Di atas najis, mik najis buhtah Quran. Ataupun mik Quran jatuhlah najis. Dengan kosak menghina. Ataupun kitab hadis. Dia mik tahik sani buhtah kerana kitab hadis. Ataupun kitab hadis dalam tempat tahik. Ataupun kitab lepak najis. Kitab-kitab syar'iyah pun, kitab kerana nak menghina. Maka ulama kata, jatuh agama lah orang ni dan jadi murtad. Sebab dia menghinakan kitab-kitab Allah dan kitabullah, kitabul hadis dan kitab al-kutubul asy-syar'iyyatu. Jadi kafir tika ni. Orang yang memperbuatkan segala perkara yang tersebut itu apabila sempurna segala syaratnya dan setengah daripada perbuatan yang mengkufur seorang itu pergi seorang kepada rumah kerja serta pagi serta pakai ia akan pakaian mereka seperti ia ikatkan pangkangan dengan zinar. Dan iaitu tali yang kasar yang berwarna-warna diikatkan dia pada pekan di atas baju mereka. Dan tiada dipakaikan dia pada masa ini melainkan pada apa? Rai-rai. Pada apa ni? Kacana tu. Pada ria-ria sahaja atau memakai nitoh iaitu capiu. Maka jikalau tiada berserta pergi kepada kerja dan memakai akan pakaian mereka seumpama ia pergi kepada kerja tetapi dengan pakaian muslimin ataupun pakaikan pakaian mereka tetapi tiada pergi kepada kerja nasihat tidak kufur. Ada pun dia buat tu lagu lain tu tengok tu. Apabila sempurna syarat dan setengah daripada perbuatan yang mengkufurkan seorang itu pergi seorang kepada rumah kerja. Ke rumah gereja serta pakai ia akan pakaian mereka itu seperti ia ikatkan pakangan dengan zinar dan iaitu tali yang kasar yang berwarna. Sekat tu luka mereka kata wallahu a'lam. Kita sekali lagi buka ni sikit dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang mikir-mikir mula tu. Famin ahadithi bacaan ada. Famin ahadithil man'i ma rawainahu fi sahih Muslim anil Miqdad radhiyallahu anhu anna rajulan ja'ala yamdah Utsman radhiyallahu anhu fa'amada al-Miqdad fajassa ala rukbatayhi faja'ala yahuthu fi wajhi al-hasabat faqala lahu Utsman ma sya'nuka faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhimut turaba. Tengok. Famin ahadithil man'i, maka setengah daripada segala hadis-hadis yang menegah kita memujikan seorang. Waidah. Famin ahadithil man'i, maka setengah daripada hadis-hadis menegah kita memujikan seorang. Ma rawainahu, ma rawainatu dia panggil mubtada muakhar tu, min ahadits itu khabar muqaddah. Takdir kalanya fama rawainahu, maka setengah dan maka bermula bagai yang telah meriwayat oleh kami akan bagai saat ni fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim situ kainun adalah ia ma rawaina min ahaditsil man'i, setengah daripada hadis-hadis yang menegahkan kita memujikan seorang.
Kama di hadis yang meriwayat kami tetangnya menegahkan puji di hadapan seorang ataupun belakang seorang ni menegah. Ada hadis yang mencerita dan menyatakan. Anil miqdadi hala kaunina hal kada kami kata musannif naqilina kami menakal. Anil miqdadi daripada miqdad. Daripada satu sahabat nama Miqdad. Nah, tengok atas ada. Radhiyallahu anhu Miqdad radhiyallahu anhu kata anna rajulan sesungguh bahasa seorang laki-laki ja'ala memasuklah ia ja'ala tika ni fi'il syuru' tulis luar. Ja'ala bukan makna menjadi makna ja'ala makna syara'a. Ja'ala masuklah ia rajul yamdahu. Boleh ceman atau boleh kata fi'il syuru' saudara kana yakni meropok isim nasab khabar tu tengok fi'il mudhari' belakang dia. Karena fi'il syuru' syaratnya nak jawab fi'il syuru' maka khabar dia tu kena fi'il mudhari'. Ja'ala saudara bagi kana tapi dia tu yadullu ala syuru'. Mana kita boleh kata fi'il syuru' ni khabar dia yamdahu tu fi'il mudhari'. Karena fi'il syuru' syaratnya khabar dia kena fi'il mudhari'. Boleh gitu. Deh. Ja'ala masuklah ia seorang laki-laki yamdahu memujilah ia seorang laki-laki Utsman ibn Affan. Dia pun puji Utsman ibn Affan ialah menantu Nabi ni, ialah setengah daripada khalifah yang 4 daripada al-khulafa ar-rasyidin. Fa'amada maka mesngelailah al-Miqdad oleh Miqdad, maka sengelailah dia pun pujikan Utsman. Dah. Fajassa ala rukbataihi. Nah. Dah. Fajassa ala rukbatai, maka dia pun dah. Dia saat ni tu orang panggil duduk di atas dua lutut dia. Faja'ala yahthu fi wajih. Maka masuklah ia menjadilah ia yahsu fi wajhi pada mukanya al-hasaba akan anak batu. Ia masuk pergi, ia pujikan Utsman, pasti dia ngelain saat itu, maka dia pun terung di atas dua lutut dia, maka dia ambil kakak batu saat itu tak di muka-muka dia. Tengok tu, apa tu? Qasada rada'a al-madah. Nak menolakkan masalah yang memuji itu amdan. Wajasa ala rukbata jalasa alaihima. Maka dia duduk atas dua lutut dia. Wa fa'ala zalika li'annahu kana dakhman. Kerana dia tu gemuk kama fidah. Dia pergi pujikan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman tengok. Fa'amadal at-Miqdad. Maka sengelai oleh Miqdad. Fajasa. Maka duduklah ia al-Miqdad. Ala rukbatai di atas dua lutut dia. Dia pergi dapat Utsman, dia puji Utsman. Dia pergi dapat Utsman, dia puji Utsman. Apabila puji Utsman, maka dia gemuk. Maka dia apa tak ni? Terung dengan dua lutut dapat Utsman. Lepas dah tu, faja'alah. Maka masuk dan menjadi ia. Yahsu duduklah ia. Fi wajihihi. Di hadapannya, di hadapan Utsman. Al-hasabat. Segala apa dia? Segala daripada anak-anak batu. Ataupun biji daripada anak-anak batu. Khasah. Daripada anak-anak batu. Tengok dulu. Tu dia. Lepas pada tu faqala lahu Utsman. Maka katalah baginya bagi Miqdad. Oleh Utsman kata nak, ma sya'nuka, apakah kelakuan engkau ni? Mari dak peku puji aku, patut terung dua lutut dak peku. Patut ambil tokar batu tak dihadap peku. Pakuk mana masalah kelakuan engkau ni? Hei Miqdad. Faqal maka berkatalah ia Miqdad. Inna Rasulullah, sesungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabda Nabi, iza ra'aitumul maddahin, apabila kamu melihat akan orang-orang yang sangat memujikan orang, fahthu fi wujuhim, maka meletaklah pada muka-muka mereka sini at-turaba akan tanah. Jadi gitu sebab tu dia mari puji Sayyidina Utsman. Dia puji Sayyidina Utsman pak, sudah puji dia terung kaki dia lutut dia terung dak pai Sayyidina Utsman. Lepas tu dia ambil tokar batu.
tak dapat tu. Kenapa? Pak Usman pun tanya, kok mana ni? Mari dapat ku puji aku, bapa puji aku, muterung dua lutut, batu sana itu muterung dua lutut mung. Lepas pada tu mu ambil takau batu tak di depan bagi mung. Dah. Lepas tu mu nak kok mana ni hikmah tu dah. Gambar dia katanya Rasulullah ada kata apabila seorang memujikan seorang, Rasulullah suruh ambil tanah-tanah tu meletakkan di muka bagi orang memuji tu. Makna kata hadis ni tunjuk di atas bahasanya pujikan seorang tu dilarangkan akan dia. Karena Rasulullah suruh ambil tanah ataupun pasir munga ataupun meletak di muka bagi orang memuji itu. Dah. Sekadar tu kamar dikata wallahu a'lam. Dah. Tulis ni dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah. Hamdan yuwafi na'amka fi mazidah ya rabbana lakal hamd. Allahumma amin. Allahumma inna na'udzu wa 'amalin la yarfa wa la yustaqim. Atina fid dunya hasanatan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tulis dah. Allah.